Selamat sejahtera. Video ini menerangkan jawapan praktis PT3 bab 3 Matematik Pengguna bahagian A. Soalan objektif. Soalan 1. Ravi menyimpan ringgit Malaysia 5,000 dalam suatu akaun simpanan dengan kadar faedah 1.5% setahun. Hitung jumlah faedah yang diterima selepas 9 bulan. Mari kita lihat penyelesaiannya. Soal pekan faedah mudah. Maka kita guna persamaan atau rumus I sama dengan PRT. Di mana I ialah faedah, P adalah wang simpanan, R adalah kadar faedah dan T masa dalam tahun. Iaitu RM5,000 darab dengan 1.5 per 100 darab 9 per 12. 9 per 12 sebab 9 bulan perlu tukar kepada tahun di mana 1 tahun adalah sama dengan 12 bulan. Maka jawapannya sama dengan RM56.25. Jawapannya C. Soalan 2. Steven menyimpan RM12,000 dalam suatu bank yang menawarkan kadar faedah 3.2% setahun. Hitung nilai matangnya selepas 3 tahun jika faedah itu dikompaunkan setiap setengah tahun. Dalam soalan itu ada perkataan dikompaunkan. Maka kita guna rumus MV sama dengan P darab dengan 1 tambah R per N kuasa NT. Di mana MV ialah nilai matang, P ialah wang simpanan atau prinsipal, R adalah kadar faedah tahunan, N ialah bilangan kali faedah dikompaun dalam setahun. T ialah tempoh dalam tahun. Dalam soalan, prinsipal adalah 12,000, kadar faedah 3.2 atau 0.032 dan dikompaunkan setiap setengah tahun. 1 tahun 12 bulan. Setengah tahun maksudnya 6 bulan dikompaunkan sekali. Maka 1 tahun dikompaunkan 2 kali. Dengan itu, MV sama dengan 12,000 darab 1 tambah 0.032 bahagi 2 kuasa dengan 2 darab 3. Iaitu 12,000 darab dengan 1 tambah 0.016 kuasa 6 dan jawapan akhirnya ialah 13,199.07. Jawapannya ialah D. Soalan ketiga, Khamisa melaburkan ringgit Malaysia 15,000 dalam amanah saham. Selepas 1 tahun, dia menjual semua amanah saham itu dengan harga RM16,800. Dia juga menerima dividen sebanyak RM900 dalam setahun itu. Hitung nilai pulangan pelaburannya. Untuk menyelesaikan masalah ini, mula-mula kita kena cari jumlah pulangan. Jumlah pulangan ialah jumlah wang didapati setelah semua amanah saham dijual dan ditambah dengan dividen diberikan. Ditolakkan dengan modal, maka jumlah pulangan sama dengan ringgit Malaysia 16,800 tambah RM900 dividen, tolakkan dengan prinsipal RM15,000 sama dengan RM2,700. Dengan itu, peratus pulangan ialah
RM2,700 bahagi dengan RM15,000 darabkan dengan 100%, iaitu jawapannya sama dengan 18%. Iaitu jawapannya sama dengan B. Soalan keempat, manakah antara berikut mempunyai kecairan yang paling rendah? A. Saham, B. Hartanah, C. Amanah saham, D. Akaun simpanan. Jawapannya B. Hartanah. Ini adalah kerana hartanah susah ditunaikan. Berbagai proses perlu dijalankan, masa yang agak lama diperlukan dan dia perlu melalui peguam. Soalan kelima, Morgan memperoleh pinjaman peribadi sebanyak RM14,000 daripada sebuah bank dengan kadar faedah 6.5% setahun selama 2 tahun. Hitung ansuran bulanannya. Sebelum dapat menghitung ansuran bulanan, kita perlu tahu jumlah bayaran balik dengan pinjaman berjumlah RM14,000 dengan kadar faedah 6.5% selama 2 tahun. Jumlah bayaran balik ialah A. A sama dengan P tambah PRT. Di mana A ialah jumlah bayaran balik, P ialah jumlah pinjaman, R ialah kadar faedah tahunan dan T ialah bilangan tahun pinjaman. Lagi soalan ni, jumlah bayaran balik ialah RM14,000 tambah dengan RM14,000 darab dengan 6.5% darab dengan 2, iaitu sama dengan RM15,820. Maka bayaran ansuran bulanan ialah RM15,820 dibahagi dengan 24 bulan. Sama dengan RM659.17. Jawapannya C. Soalan keenam, semasa bercuti di Washington, Michelle membeli sebuah dompet dengan harga $52.45. Dia membayar dengan kad kredit. Bank mengenakan suatu caj kewangan sebanyak 2% dan kadar pertukaran ialah $1 sama dengan RM4.09. Hitung jumlah wang dalam RM yang perlu dibayar oleh Michelle. Mari kita lihat penyelesaiannya. Diberi $1 sama dengan RM4.09. Maka $2.45 sama dengan RM4.09 darab 52.45. Iaitu sama dengan RM214.52. Dan caj kewangan sebanyak 2% dikenakan. Dengan itu, jumlah perlu dibayar oleh Michelle ialah RM214.52 darab dengan 102%, iaitu 2% ke atas jumlah wang yang perlu dibayar. Maka jumlahnya adalah 218.81 dalam ringgit Malaysia. Jawapannya A.